المرضى، النساء الحمل بتمرض، بعضها تضع حملها، ما بش الاهتمامات ولا شيء. وين هذا الموظفين الذي يجوا هنا؟ Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah malam ini bersama saya, Zaim Zamani. Perang saudara di Yaman yang berlanjutan sejak 2014 masih meletakkan negara Asia Barat itu sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Terbaru, laporan program makanan sedunia merekodkan 40% populasinya dijangka mengalami kebuluran akut menjelang hujung tahun ini. Kesan dari perang, COVID-19 dan bencana banjir. Kemiskinan sudah sebati dengan kehidupan rakyat Yaman sebelum tercetusnya perang saudara lagi. Setahun selepas pergolakan antara tentera kerajaan dan pemberontak Husi memuncak, Yaman telah melalui ambang kebuluran dan tidak pasti bila ia akan berakhir. Video ini diambil oleh wartawan berita Al-Hijrah ketika liputan kemanusiaan pada Disember tahun lalu. Menurut tabung kanak-kanak sedunia UNICEF, 2.4 juta kanak-kanak berdepan kekurangan zat makanan hujung tahun ini, walaupun kuantiti bekalan makanan dikekalkan seperti sebelum ini. Selepas Yaman terperangkap dalam kancah perang, negara itu tidak pernah aman. Bagaimana mereka boleh meneruskan hidup dengan titik peluh sendiri jika berdilan peluru menghujani tanah yang mereka pijak dan bahan keperluan disekat? Bayangkan, 24 juta rakyatnya hanya bergantung kepada bantuan luar, bukan setakat makanan, bekalan air bersih, fasiliti kesihatan juga hasil ihsan badan-badan antarabangsa. Mengikut rekod, program makanan sedunia membelanjakan kira-kira 13 juta US dollar sebulan. Itu belum lagi kita bercerita tentang isu kesihatan. Daripada 3,500 fasiliti kesihatan yang ada, hanya sebahagian yang berfungsi. Tidak hairanlah jika 2.2 juta rakyatnya dijangkiti penyakit taun dan lebih 3,000 maut sejak 2016. PBB turut menjangkakan ancaman COVID-19 akan menyebabkan banyak lagi nyawa bakal dijemput. Serentak dengan itu, dana badan antarabangsa semakin susut dan menyebabkan bantuan serta program kemanusiaan di Yaman terhenti. April lalu, UNHCR memaklumkan 89.4 juta dolar Amerika diperlukan bagi meneruskan program kemanusiaan, namun nilai itu tidak berjaya dikutip. COVID-19 mengheret Yaman kepada bencana yang lebih buruk. Dana tabung kanak-kanak sedunia UNICEF susut sehingga 64% sehingga memaksa klinik dan fasiliti kesihatan di kawasan-kawasan Daif di Yaman ditutup, yang menjadikan situasi di negara Arab termiskin itu semakin parah. Di kamp pelarian di Hajah, 4 klinik yang dibiayai oleh UNICEF menghentikan operasinya bulan ini selepas kehabisan dana. Kaki tangan di sini tidak mampu lagi menabur bakti selepas mereka tidak dibayar gaji selama 8 bulan. Bukannya mereka tidak mahu membantu, tetapi mereka juga punya tanggungan sendiri. ولكن إنسانيتنا هي التي من جبرتنا على أن جعلتنا أن نعود للعمل. شهر 4 و5 و6 و7 تمام هي الإنسانية التي جبرتنا، ولكن لكل الله سبحانه وتعالى كيف في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خلاص إحنا أدينا اللي علينا. Setiap hari penduduk di sini berkunjung ke klinik dengan harapan penyakit dapat dirawat, sakit dapat diubati. Namun penantian mereka berakhir kehampaan. Itulah dilalui Fatia Jabir yang ingin mendapatkan rawatan untuk anaknya, tetapi klinik ini sepi tanpa penghuni. ابني مريض وعنده حالة تنفس ودحين يعني عيادة مقفلة ويعني وكان يعني مستفيد منها يعني علاجات في يعني حالة طارئة يعني يستفيدون منها أمراض كبار أطفال كلهم دحين يعني إحنا حالتنا ماش مستمرة وإن شاء يعني يكون المستشفى مفتوح. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berkata lebih 20 khidmat kesihatan seumpama itu di Yaman akan ditutup September ini. Ujian yang bakal dilalui rakyat Yaman dijangka lebih dahsyat.
Berdepan dengan pelbagai penyakit, malah krisis kebuluran semakin memburuk. Konflik di Yaman begitu kompleks kerana ia melibatkan campur tangan kuasa luar sama ada dari blok kerajaan maupun pemberontak. Dan Amerika Syarikat juga tidak terkecuali. Selagi krisis ini berterusan, perang tidak ditamatkan. Selagi itulah krisis kemanusiaan di Yaman tidak akan berakhir. Pergolakan di Yaman pernah dibawa ke meja rundingan di Geneva, Biel dan Kuwait namun gagal. Malah rundingan damai di Riyadh pada November 2019 juga nampaknya tidak mendatangkan hasil. Pemberontakan Husi tidak mahu meletakkan senjata, apatah lagi berundur dari kawasan mereka selagi perkongsian kuasa dengan kerajaan tidak direalisasikan. Menurut Ketua Hal Ehwal Kemanusiaan PBB Mark Lowcock, gejatan senjata secara menyeluruh perlu dilaksanakan segera atau operasi kemanusiaan akan lumpuh. Rakyat akan mati kelaparan, kanak-kanak hanya tinggal tulang akibat kurang zat makanan dan penyakit berjangkit terus membelenggu mereka. Mengimbas kembali sejarah bermulanya penderitaan rakyat Yaman, ia berpunca dari konflik tentera kerajaan dan puak pemberontak Syiah Husi yang memuncak pada Mac 2015. Pergolakan itu membawa kepada campur tangan Arab Saudi dengan membantu tentera kerajaan menentang pemberontak yang menawan sebahagian selatan negara itu. Husi pula tidak akan mengalah selagi mendapat sokongan penuh Iran. Konflik dua pihak yang bertelagak ini menyebabkan ribuan orang awam terbunuh. Kehidupan rakyat Yaman musnah, malah terheret ke lembah kebuluran yang dahsyat. Selepas mencetuskan kontroversi pada 2006 dan 2015, Charlie Hebdo iaitu majalah satira di Perancis sekali lagi membangkitkan kemarahan umat Islam dengan menerbitkan semula karikatur Nabi Muhammad SAW. Tindakan itu seakan tidak mengambil pengajaran atas apa yang berlaku sebelum ini, malah dilihat lebih mengangkat hak kebebasan bersuara. Ada juga yang beranggapan ia sengaja mencetuskan provokasi umat Islam berbanding mempertahankan prinsip kebebasan suara di Perancis. Penghinaan itu pastinya tidak diterima umat Islam kerana ia menyentuh sensitiviti agama, malah dianggap satu provokasi terhadap Islam. Tampil protes dengan tindakan keterlaluan Charlie Hebdo, puluhan ribu rakyat Pakistan turun ke jalan dan menggesa tindakan boikot produk negara itu. Bagi pengurusan Charlie Hebdo pula, mereka tetap mempertahankan hak kebebasan bersuara dan terbitan semula itu hanya mahu memperingati peristiwa pada 2015 serentak dengan perbicaraan individu-individu yang terlibat dalam insiden serangan 5 tahun lalu. Mengulas mengenai hak kebebasan bersuara, Profesor dari University of Pittsburgh berkata, tindakan Charlie Hebdo itu jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokratik walaupun syarikat penerbitan itu dilindungi peraturan kebebasan bersuara. Kementerian Luar Pakistan pula menegaskan penghinaan seumpama itu tidak boleh dianggap sebagai kebebasan bersuara. Sementara itu, 12 individu yang didakwa bersekongkol dengan lelaki bersenjata ketika peristiwa berdarah pada 7 Januari 2015 sedang dibicarakan dengan kawalan ketat anggota keselamatan. Reaksi umat Islam terhadap perbuatan Charlie Hebdo ini hanya ingin mempertahankan maruah Islam dan junjungan besar Muhammad SAW dari dipermainkan. Ia tidak sama sekali menyatakan sokongan terhadap perbuatan ganas yang mengorbankan 12 orang pada 2015. Keamanan bagaimanapun tetap menjadi prinsip Islam. Sekian Gol Al-Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. ببعت رسالتي ليك نطوي بها الأحزان يا صاحبي يا إنسان هنا في أي مكان ببعت رسالتي ليك نطوي بها الأحزان